أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قوله بسم الله الرحمن الرحيم. Ini syarah dia. Bismillah yang atas tu itu Bismillah Syekh Ibrahim Laqani. Iftatahan nazimu kitabahu bil basmalati. Iftatahan nazimu kitabahu bil basmalati summa bil hamdalati. Memulai oleh nazim penyair tuan syair iaitulah Syekh Ibrahim Laqani kitabahu kitabnya kitab nazim itulah matan Jauharah Tauhid bil basmalah dengan basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim dipanggil basmalah. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Bil basmalah. Maksud bil basmalah ni bimusamma al basmalah. Basmalah ni nama bagi Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bismillahirrahmanirrahim tu dia panggil basmalah tu dipanggil nama, Bismillahirrahmanirrahim dipanggil musamma. Bukan Syekh kata basmalah alhamdulillahi ala dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bil basmalah ni bi musamma basmalah. Musamma ni diri lah. Diri basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia ringkas basmalah. Bukan Syekh mula dengan basmalah. Syekh mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Syekh sebut nama. Summa bil hamdalah. Kemudian Syekh sebut dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Ini ringkasan nama bagi alhamdulillah. Syekh buka dengan bismillah dan alhamdulillah iqtidaan bil kitabil aziz fi ibtidaih, kerana dia mengikut dengan Quran bil kitab bi uslubil kitab, dengan uslub kitab al-aziz iaitu Quran, bi ibtidaihi pada permulaannya, pada mulanya kitab ini, bihima dengan keduanya, dengan basmalah dan hamdalah. Jadi Syekh pun dia mengikut Quran. Oleh kerana Quran mulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, maka Syekh juga memulai kitabnya dengan bismillah dan alhamdulillah. Dan itu Syekh sebut, Syekh tak kata Syekh kata iktidaan, kerana mengikut. Mengikut, ikut saja, ikut uslub. Quran dia tak suruh, tidak ada arahan, cuma mengikut saja. Kulu amrin zibalin tu tak suruh, tapi mafhumnya menyuruh. Kerana mengikut pada mulanya. Dia tak kata kerana menyuruhnya kita, kerana ikut. Sebab Quran tak suruh, dalam hadis tak suruh. Ibtidaihi pada memulainya kitab, bihima dengan bismillah dan alhamdulillah, bitartib tauqifi, pada tartib tauqifi.
Tartib tauqif ini, tauqif mana taklim, peraturan yang terhenti di atas syarak. Hak yang syarak ajar. Itu. Dan Syekh sebut di sini permulaan apa yang telah diturunkan. Dia terima begitu ya. Tartib tauqifi. Ni dia panggil tauqif. Tauqif ni taklim minas syar'i. Ajar daripada syarak, mula dengan bismillah, alhamdulillah, diatur, disusun, ani bismillah, bismillah dulu, tu semua tartib tauqifi. Dia bukan jenis fikir ni. Kenapa dia letak surah ni dulu, kemudian surah ni kemudian, tu semua tauqif. Dan tartib tauqifi ni dia panggil, dia muafakat dengan tartib ma fil lauhil mahfuz, apa yang telah tercatat pada lauh mahfuz. Bukan dengan dari sudut sekira-kira nazam, ataupun tartib nuzuli. Ni kalau kita tengok Fatihah dulu, Fatihah dulu, bismillah, kemudian alhamdulillah. Adapun tartib nuzuli, Iqra. Iqra. Itu dipanggil tartib nuzuli. Ni dia panggil tartib tauqifi. Hak Nabi ajar, hak ni letak surah ni dulu, letak Fatihah dulu, kemudian itu dia panggil tartib tauqifi, taklim minas syarak dia panggil. Bukan tartib nuzuli. Tartib nuzuli, Iqra dulu. La annahuma, bukan kedua-duanya bismillah dan alhamdulillah awwaluma unzila, bukan awal-awal yang diturun. Kalau kita dah Fatihah, bukan Fatihah turun dulu, yang mula bismillah alhamdulillah Fatihah. Itu dia panggil tartib tauqifi. Yang kita letak Fatihah dulu mula, kemudiannya surah Alif Lam Mim Baqarah, itu Nabi ajar sendiri. Yang Jibril datang ajar Nabi, dan Nabi ajar para sahabat, letak susun begitu. Susun dengan tartib tauqifi. Dan tartib tauqifi ni dia muafakat dengan apa yang pada lauh mahfuz. Fa innahu, maka sesungguhnya, khilafu ma fi sahihil Bukhari. Fa innahu, maka sesungguhnya, kaunuhuma awwalu ma unzila. Kalau kita kata bismillah dan alhamdulillah tu awal-awal yang diturun. Kenapa Syekh mula dengan bismillah alhamdulillah? Kerana Quran mula dengan bismillah alhamdulillah. Mula, sebut mula tu. Bukan bismillah alhamdulillah, Quran mula dengan Iqra. Tu dia cerita situ. Tapi takut ada orang yang beritahu yang kata begitu. Sebab Quran mula dengan bismillah alhamdulillah, maka Syekh pun mula dengan bismillah alhamdulillah. Fa innahu, maka sesungguhnya ibtidaul kitab bihima, dengan bismillah dan alhamdulillah. Kalau kita kata begitu, khilafu ma fi sahihil Bukhari wa ghairihi, itu menyalahi apa yang di dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya, fi bad'il wahyi, pada bab bad'il wahyi, min anna awwala ma unzila, daripada sesungguhnya awal-awal ayat yang diturun, Iqra. Itu Iqra yang awal turunnya. Kan bismillah tu, kalau alhamdulillah bismillah tu daripada Fatihah, ulama faham. Bukan Fatihah turun dulu, tapi bila Quran Fatihah dulu diletakkan, itu tartib tauqif dia panggil. Jangan tanya. Bukan tartib nuzuli. Tartib nuzuli Iqra dulu. Tartib tauqifi, bismillah, Fatihah dulu diletak. Itu tengok dalam Bukhari, kita boleh tengok dalam bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad naqala Abu Bakrin At-Tunisi, naqala ijma'a ulama'i kulli millatin, sesungguhnya telah menukil. Nukil tu bahasa Arab tu daripada nukila. Nukil tu.
Patut kita baca menaqal, tapi kita tukar nukil. Nukil itu dengan majhul. Kita baca juga nukilah. Tapi di sini naqala. Jadi Abu Bakar tu fa'il, ijma' tu maf'ul. Wa qad naqala Abu Bakrin At-Tunisi, telah menukil Abu Bakar At-Tunisi ijma'a ulama'i kulli millatin. Dia telah menukilkan ijma' ulama sekalian agama ala anna Allah, atas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iftataha jami'a kutubihi bi bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Syekh Abu Bakar At-Tunisi. Dia kata telah menjadi ulama sekalian ulama pada agama. Sesungguhnya Allah SWT telah memulai sekalian kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Sebab tu Syekh pun dia pun mula dengan Bismillah. Itu yang nak sebut. Wa amalan, dan kerana beramal bi khabarin. Ini ataf kepada iktidaan, no? Dia mula kerana mengikut Quran dan beramal dengan khabar. Wa amalan, amalan mana imtisalan bi muqtada khabar, ataupun bi mafhumi khabar, dengan mafhum khabar. Apa saya kata begitu? Bukan beramal dengan khabar. Nak beramal dengan khabar, apa khabar tak suruh bismillah pun. Beramal dengan muqtada dan mafhum khabar. Hadis sebut kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillah wa aqta. Setiap permulaan, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka tidak ada berkat. Ada hadis tu, dah. Dia kata perkara yang tak dimulai dengan bismillah terputus ekor, tak ada berkat. Ada disuruh dah. Tetapi mafhum daripada hadis itu, mantuk hadis tak menyuruh, tapi mafhumnya menyuruh. Maknanya bila kata setiap perkara yang tak dimulai dengan bismillah tidak berkat, maknanya mulailah dengan bismillah. Itu dia punya mafhum atau muqtada. Muqtada yang disebut dulu dengung, bunyi dia tu macam disuruh tapi tak suruh. Itu dia panggil bimuqtada. Mana-mana kita Arab kalau kita tengok dan syarah, dia tahu wa amalan bi khabar ay muamalan bi muqtadahu wa mafhumuhu. Itu kita nak faham ibarat ulama dulu. Itu. Baik, kenapa dia tak kata dalam kitab tu, dia tak kata amalan, dia pergi kata iktidaan? Kenapa dekat hadis dia tak kata iktidaan bi khabar? Tu pun ulama bahas. Ulama bahas. Karena yang pertama itu tidak ada padanya suruhan walaupun dengan jalan mafhum. Yang kata mantuk mafhum, yang kata mafhum pun tidak. Dalam hadis mantuknya tak menyuruh tapi mafhumnya suruh. Macam kullu amrin zibalin. Dan kenapa disebut Quran dengan iktidak? Kerana Quran ni seolah imam allazi yuqtada bih, yang sebagai ikutan kita. Sebagai ikutan. Maknanya kita Quran ni apa yang disebut kita ikut. Itu makna iktidak. Quran kal imam allazi yuqtada bih. Itu. Ada pun hadis orang panggil dengan jalan mafhum atau dengan jalan lazim. Dengan jalan lazim. Bila tidak mula bismillah ni tidak berkat, hadis itu lazimnya mulailah dengan bismillah. Faham? Nak bagi faham satu-satu tu. Kadang kita baca orang tak tanya, tak apa. Bila orang tanya kita, kenapa mula-mula sebut iktidak tak sebut amalan, dan kenapa yang hadis disebut amalan tak sebut iktidak? Tu pun satu pasal kadang-kadang kita nak sebut ni kita pun tak faham. Wa amalan bi khabari kulli amrin. Ni pun kalau kita jumpa begini dalam kitab hadis, kita boleh baca dua, bi khabarin kullu amrin, boleh kita baca begitu. Atau bi khabari
kullu amrin, boleh baca. Kalau kita baca bi khabarin, kullu amrin tu dipanggil badal. Kalau kita baca bi khabari kullu amrin, kita baca dengan mudhaf ilaih, dengan idhafah, no? Banyak orang tanya ni, bi khabari kullu amrin kan bi khabarin kullu amrin. Kita boleh baca dulu. Kalau kita baca dengan idhafah, bi khabari kulli amrin, khabari baca itu. Kulli amrin itu mudhaf ilaih. Tapi dia baca kulli, kita hikayat. Hikayat maknanya kullu, dalam hadis kullu amrin kullu lah, dia baca kulli. Kalau baca i'rab memang kulli lah, jadi mudhaf ilaih. Tapi hikayat dia panggil. Bi khabari kullu amrin. Kalau kita nak baca badal, bi khabarin. Apa dia khabar tu? Kullu amrin, badal dia panggil, no? Kita boleh baca dalam hadis banyak ni. Bi khabari, dia akan sebut hadis. Kita nak baca bi khabarin pun boleh, bi khabari pun boleh. Bi khabari kullu amrin. Jangan kita ikut nahwu betul-betul pula. Ustaz, bi khabari kullu kan bi khabari kulli. Tak, ni hikayat namanya. Hikayat mana kita hadis sebut kullu lah. Kalau nahwu memang kena baca bi khabari kulli, no? Bi khabari ni bi mafhum dengan mafhum, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Tu. Baik. Setiap perkara yang zibalin, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang penting. Nanti saya akan bahas apa makna zibalin. Setiap perkara yang penting pada sisi syarak, ataupun setiap perkara yang mempunyai kelakuan, tu hak yang dia sebut sini. La yubda'u, yang tak dimulai, fihi, pada kullu amrin, setiap perkara tadi, bi bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa abtar, maka itu abtar. Au ajzamu, ajzam. Au aqta'u, aqta'. Aqta'. Setiap perkara yang penting, la yubda'u, yang tak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka abtar, atau ajzam, atau aqta'. Abtar ni maktu' zana, terputus ekor. Terputus ekor. Bukan maksud dia terputus ekor, tak berkat. Tak berkat. Ajzam begitu juga. Maktu' yad, terputus tangan. Tu ajzam. Aqta' tu umum lah, putus lah. Itu. Riwayatun, beberapa riwayat. Diberitahu di sini maknanya ada riwayat bawa aktar, ada riwayat bawa ajzam, ada riwayat bawa aqta'. Semuanya maknanya naqisun, kurang. Kurang. Wa qalilul barakah, sedikit barakah, kurang berkat. Berkatnya kurang. Ini makna dia. Kalau tak mula dengan bismillah, kurang berkat. Itu. Abtar, maktu' zalam, terputus ekor. Ajzam, maktu' yad, terputus tangan. Aqta', terputus lah. Makna maksud terputus ni, naqisun, wa qalilul barakah, dan sedikit berkat, kurang berkat. Itu. Riwayatun, ini salah satu riwayat yang tiga. Riwayatun itu salah satu riwayat yang mana ada tiga riwayat. Bawa aktar, bawa ajzam, bawa aqta'. Fahuwa,
maka ia amrin zibalin tu, perkara yang tak dimulai dengan bismillah itu. Wa in tamma hissan, dan sekalipun sempurna ia pada hissi, tapi la yatimmu maknan, dia tak sempurna pada makna. Kalau kita makan nasi tak bismillah, tak ada nampak kurang apa, kan? Kalau dia makan dua pinggan, hak bismillah kan dua pinggan juga, kan? Biasa lah kita tengok. Tapi hak bismillah tu boleh bawa kuat ibadat, hak yang tak bismillah tak jadi kuat ibadat. Lepas tu dia mengantuk, mayang tak khusyuk. Itu nak maknanya pada hisi nampak okey, tapi pada maknawinya tak sempurna. Bahwa amrin zibalin, yang la yudau bi bismillah, wa in tamma, sekalipun sempurna lengkap hisan pada hisi, pada zahir, tapi la yatimu maknan, tak sempurna pada makna. Apa makna barakah? Barakah ni pada lughah makna ziyadah, bertambah atau berlebih. Pada istilah subutul khair al-ilahi fi syai', subutu al-khair al-ilahi fi syai', sabitnya adanya kebajikan yang datang daripada Tuhan pada sesuatu, kebajikan yang daripada Allah kepada sesuatu, dia panggil barakah. Ataupun ziyadatul khair al-ilahi, dia panggil ziyadatul khair al-ilahi, itu dia panggil barakah. Tapi barakat ini, kurangnya barakat, sedikitnya barakat itu dia tengok di apa yang kita buat. Dia bukan sama, tak berkat ni. Makan nasi tak berkat, tak sama dengan kita minum air tak berkat, kan? Kita belajar tak berkat, tak sama dengan makan nasi yang tak berkat. Tu naqsul barakah wa qillatuha fi kulli syai' bihasabi. Dipanggil naqsul barakah wa qillatuha fi kulli syai' bihasabi. Berdasarkan sesuatu tadi, kurangnya berkat, sedikitnya berkat berdasarkan sesuatu yang kita buat. Kalau kita mengarang tak berkat. Kita mengarang baju tak pakai, bismillah tak mula, tak berkatnya apa? Qillatul intifaq. Qillatul intifaq, kurang orang manfaat dengan kitabnya. Sebab tu kitab orang dulu berkat. Ni kitab dulu berkat. Kita pun kena cek. Walaupun mula bismillah dah, tapi kenapa berkat kurang? Kitab sekarang ni kalau cetak sekali lepas tu habis. Betul? Habis. Cetaklah banyak mana apa tu habis. Lepas tu kurang orang nak baca, nak belajar. Tapi kitab ulama tu walaupun payah, tapi orang nak belajar. Dia sedap. Kalau di masjid-masjid sedap kitab Faridah daripada kitab-kitab moden. Sebab dia ada barakah lah. Ulama-ulama dulu tuannya tu sini barakah, mujahadah mereka mengarang. Kita mujahadah tak ada, menghadap depan komputer. Komputer tak menghadap kiblat. Macam-macam, dia kena kira habis. Dia kena kira habis. Kadang baju tak pakai sambil mengarang, air kopi ada dekat tepi. Itu pun asbab-asbab ni. Tapi jangan ada wudu, kalau depan komputer bagi ada wudu menghadap kiblat. Pakai baju. Ni kadang-kadang ada kawan-kawan sahabat-sahabat mengarang, kita pergi terjah masuk rumah, tu dia baju tak pakai, kena kok dok satu sambil duk boleh kelepak-kelepak. Lepas tu kan dia tak jadi, berkah kurang. Ulama dulu dalam dakwah tu payah nak buat sendiri, pen buat sendiri semua, tulis di atas sejadah. Lepas semayang, lampu pun payah, kadang-kadang kena pergi tangkap tu, binatang tu hak cerah tu, pergi buah situ, sampai gitu. Kita lagi mudah bagi jadi barakah dia kurang. Kita nak tahu barakah kurang, orang tak apa nak mengaji kitab bilang. Dan kalau cetak pun dia tak lama mana tu habis. Kitab kita pun berhati tahun dah, ratusan tahun punya kitab kita nak belajar ni. Universiti pun Ibnu Aqil ke Iqna ke tu ratusan tahun punya, tapi orang nak belajar juga walaupun payah. Tapi kita buat secara moden ni, cetak sekali saja. Lepas tu kan orang tak pasal nak belajar. Ni dia kata qillatul intifaq. Bukan hanya kitab tak boleh pakai langsung, tak. Sedikit barakah dia disebut qillatul barakah, sikit barakah dia. Berkat juga sikit.
Jadi kalau kita duduk depan komputer pun, kita nak bagi orang mampak kita kena buat macam tu. Walaupun depan komputer moden pun, kalau boleh bagi mana kiblat, ada wudu kan. Jangan ada air minum situ. Nak minum nanti lepas pada tu. Nak air minum sampai duduk bila keluar ke akak. Jadi kurang berkat. Walaupun tu kena jaga. Dia panggil wa kullu syai' bihasabihi, dia panggil. Kurangnya berkat, sedikitnya berkat berdasarkan berdasarkan perbuatan yang kita buat. Kalau mengarang tak berkat, dia panggil qillatul infaq. Sedikit manfaat dia dan sedikit pahalanya. Kalau makan kan tak berkat, qillatul intifa'il jisim bihi. Badan kita kurang mengambil manfaat dengan apa yang kita makan. Yang kita makan ni bawa kepada lalai kepada Allah, bawa kepada berat, bawa kepada kita malas beribadat. Itu tak berkat. Tak berkat dalam keluarga porak-poranda, berkelahi anak bini, itu tak berkat dalam keluarga. Dia tengok dia bukan sama tak berkat ni. Naqsul barakah wa qillatuha bi kulli syai' bihasabihi. Tu dia panggil. Ma'a khabari, boleh baca khabari atau khabarin. Ma'a khabari kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillah ilah tu ila akhiri. Fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Itu makna ila akhiri. Ma'a khabari kullu amrin zibalin la yubra'u fihi bilhamdillah. Setiap perkara zibal, yang punya hal, yang tak dimulai padanya perkara tadi, bilhamdillah, bahawa aqta, bahawa ajzam, bahawa abtar. Jadi kalau kita tengok di sini bertelaga 2 hadis, bertembung 2 hadis kan. Hak nu setiap perkara yang tak mula dengan bismillah maka tak berkat. Hak ni pula setiap perkara yang tak mula dengan alhamdulillah tak berkat. Ada hadis yang lain, dia lain, kul amrin la yubra'u bi zikrillah. Setiap perkara yang tak mulai dengan zikrullah maka tak berkat. Tu. Ada riwayat pula kul amrin la yubra'u bismillah. Bahawa aqta. Ada hadis kul amrin la bi bismillah. Kalau kul amrin la yubra'u bismillah, kita nak mula dengan apa? Tak apa. Setiap perkara yang tak mula dengan nama Allah kan. Kalau setiap perkara tak mula dengan bismillah, tu kena bismillah betul. Kalau kullu amrin zibalin la yubra'u bismillah, yang tak mulai dengan nama Allah yang maha rahman rahim, ni terima habis tu. Kita mulai dengan subhanallah pun tak apa, dengan Allahu akbar pun ikut. Tapi banyakkan hadis kullu amrin zibalin la yubra'u bismillah. Kalau bi bismillah, dia kena mula bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah, itulah dengan nama Allah yang maha sembahyang, ikut dengan nama apa pun. Nampak? Itu. Tapi hak Syekh sebut ni riwayat bi bismillah. Ini yang popularnya, yang banyaknya. Itu. Hadis kullu amrin zibalin la yubi bilhamdillah tu, itu hadis yang mula oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, dalam mukadimah babu ma ja'a fil ibtida' bihamdillah. Imam Syuuti mengatakan hadis hasan. Baik, itu biar di situ. Wal muradu bil amri. Tu kata kullu amrin zibal. Murad dikehendaki dengan amr, dengan amrin, setiap perkara. Perkara tu apa dia? Ma ya'ummul qawla, suatu yang umum perkataan dan perbuatan. Maksud perkara ni sama ada berbentuk perkataan, ucapan, atau bentuk perbuatan ataupun tindakan. Sebab amrin ni dia umum, masuk qaul. Jadi setiap perkara yang tak dimulai ma ya'ummul qawla, suatu yang meratai, yang umum akan perkataan, ucapan. Kal qiraah, seperti kita nak baca sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'la, ataf kepada qawla, dan
tindakan, perbuatan. Mana kata taklif, kita nak mengarang Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lihat benda bentuk ucapan saja, tindakan pun begitu juga. Kita nak duduk Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nanti kita nak makan Bismillahirrahmanirrahim, itu bentuk perkataan perbuatan. Kita nak baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca buku hadis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia masuk ucapan dan tindakan atau perbuatan. Wa makna zibalin, yang mempunyai hal. Wa makna zibal ay sahibu halin. Sahibu halin bihaisu yahtamu bihi syar'an. Dan makna zibal ay sahibu halin, yang mempunyai hal. Yang mempunyai hal. Bihaisu yahtamu, apa makna mempunyai hal? Sekira-kira yahtamu bihi, menganggap penting, bihi dengan hal itu, syar'an, oleh syarak. Benda ni benda yang penting, benda yang diambil kira, bukan benda siapa siput umur, benda-benda yang tak tawan hala, tak, bukan. Benda yang ihtimamu syari' bihi, benda yang yahtamu ni yang syarak ihtimam, ambil berat dengan sesuatu tadi. Itu mana ihtimam. Sama ada ihtimam syarak itu dengan jalan wajib ataupun sunat, ataupun dengan jalan takhir, harus, dengan jalan pilihan. Itu mana ziban. Nak terima betul-betul tu, tu bayang. Dia kena tafsir dulu. Sahibu halin, yang mempunyai hal yang penting. Bihaisu yahtamu, membilang penting, mengihtimam, mengambil berat, bihi dengan hal, dengan perkara tadi, syar'an, di sisi syarak. Mana? Sebab tu kata ulama, wa makna ihtimamu syari' bihi, makna ihtimamnya syarak dengan perkara tadi, talabu iyahu, syarak untuk dia, wujuban dengan jalan wajib, au nadban ataupun dengan jalan sunat, au takhiran atau dengan jalan pilihan. Itu maknanya. Makna bukan benda sia-sia. Yahtamu ni bukan benda sia-sia, bukan perkara yang sia-sia. Dia nak tafsir apa makna bihaisu yahtamu syar'an, ay bi an la yakuna min sapasifil umur. Sapasifil umur, apa maksud hal yang perkara yang syarak mengambil berat, yang anggap penting, mana syarak peduli dengan satu tadi, ambil kira, syariat ambil kira dengan benda tadi. Maksud syariat ihtimam dengan benda tadi, dengan bahawa tidaklah hal itu, perkara tadi, min sapasifil umur, dari perkara-perkara yang keji. Sapasifil umur ni perkara-perkara yang keji, bukan maksiat. Benda yang keji ni maknanya macam kita buang hingus, buang kahak, korek hidung, telinga, tu dia panggil sapasif al-umur. Itu perkara-perkara yang lekeh. Ada timur tu lekeh, dia sampai seumur ni didapat sifat promusuf. Ini al-umur al-khasisah. Itu makna sapasifil umur, makna al-umur al-khasisah, perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang lekeh. Kalau bahasa kampung lekeh. Mana? Macam kita buang hingus, tapi nanti disebut biar dulu. Jadi benda tu syarak tidak ambil peduli. Walaisa muharraman, dan bukanlah ia perkara tadi muharram, benda yang haram.
wala makruhan, dan dia pula bukan perkara makruh. Asalkan benda tadi bukan benda yang perkara yang diluati. Siapa si umur ni yang diluati pun dia juga. Yang keji, yang hina bukan haram, tapi keji. Walaisa muharraman, dan bukan yang haram dan makruh. Asalkan bukan haram, bukan makruh, kita baca bismillah, kita dapat pahala. Tapi haram ni haram di zati, makruh di zati. Maknanya memang syarak letak dia haram tu. Macam arak, zina itu haram di zati. Makruh begitu juga. Makruh yang syarak letak saat dia memang tetap dah, hadis sebut dah memang benda ni makruh, itu makruh di zati. Dia ada haram li'aridin, haram aridi dia bagi. Dia ada makruh li'arid, makruh aridi. Itu nanti saya akan sebut nanti. Dia haram tu bukan kerana zatnya haram, dengan sebab perkara yang lain, faktor lain. Contohnya nasi lemak, asalnya halal, tapi kita curi nasi lemak tu haram. Dan haram tu adakah boleh kita bismillah? Boleh. Ini pencuri warak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak haram, dia bismillah tu. Sebab apa? Haram nasi lemak tu haram lain. Kan? Tapi kalau dia nak berzina, bismillah haram. Sebab zina tu haram di zati dia panggil. Itu nanti dia akan sebut nanti. Dia mula datang payah dah tu. Tak apa, sabar. Wa yushtaratu aidan, dan disyarat juga, seperti mana disyaratkan nak ucap bismillah ni, asalkan benda tadi bukan haram dan benda yang keji dan benda yang makruh, disyaratkan pula bahawa alla yakuna, tidaklah perkara tadi zikran mahdan, zikir yang mahad, zikir yang khalis. Itu makna zikir yang mahad, zikir yang khalis. Dia zikir, dia ada zikir yang kita disuruh dengan bismillah. Dia zikir yang mahad ni memang diletakkan, dia dihantarnya untuk zikir. Memang syarak cipta dia untuk zikir. Macam la ilallah. Kita afdal zikri la ilallah, tak payah bismillahirrahmanirrahim afdal zikri, tak payah. Orang ni tengok, tu imam ni sebat ni, tak ada lagi ustaz lain sebut. Tapi kalau orang nak kerti, tak payah bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Kita hak pun belajar ni hebat lah. Tu imam, semua dia bismillah. Dia nak zikir pun bismillah. Ada ustaz bismillah pun nak zikir. Tak boleh. Itu dia punya zikir mahal. Zikir ni dicipta untuk zikir. Dia ada hak bukan untuk zikir. Macam Quran tu zikir. Quran tu zikir juga. Kan? Ayat-ayat Quran. Quran tu dia merupakan zikro. Zikir juga, tapi kita nak baca dia kena bismillah, sebab dia bukan dicipta untuk berzikir macam mana la ilallah subhanallah. Kan? Tapi dia tu boleh jadikan zikir. Sebagai zikir harian kita baca Quran, nama dia dapat pahala baca, dapat nama zikir dia pahala zikir. Tapi dia bukanlah nama zikir Quran tu. Itu mana zikir mahak ni memang dicipta oleh syarak untuk zikir. Macam subhanallah, alhamdulillah, Allah. Jadi kalau kita nak baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, lepas mayang tak payah bismillah. Tu bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tak payah. Ini banyak orang keliru. Banyak orang keliru. Dia semua nak bismillah. Itu dia panggil zikir mahab. Tulis pada bi alla yakuna zikran mahab. La yakuna zikran mahab, tulis bi alla yakun zikran aslan. Dengan bahawa dia tadi bukan zikir pada asalnya. Pada asal dia bukan zikir. Bi alla yakun zikran aslan. Itu satu. Au zikran ghairu mahdin. Atau zikir yang bukan bersih. Bukan bersih ni maka dia bukan dicipta, bukan zikir tulen. Senang begitu. Zikir tulen macam la Allah. Quran tu zikir yang tak tulen. Dia kitab Allah, Quran tu kita baca, tapi dia bukan dicipta untuk berzikir.
Macam subhanallah untuk berzikir, tapi zikir tulen, mahak ni tulen dia panggil. Jadi apa maksud tidaklah zikir yang tulen? Pertama, bi'allam yakun zikran, dia bukan zikir. Itu mana? Bukan zikir. Itu. Kalau dia jenis bukan zikir, ataupun au zikran ghairu mahak, dia zikir yang tak tulen. Wala ja'ala syari'u, dan tidak menjadi syarik lahu bagi suatu tadi, bagi perkara yang kita lakukan, ma badaan, permulaan ghairul basmalati wal hamdalati. Ni kita nak bismillah ni, pertama jangan benda tu benda yang haram, bukan benda yang makruh, bukan perkara yang diluati, yang menjijikkan, macam buang hingus, buang kahak, korek hidung, nak bismillah tak payah. Dan syarat pula jangan benda tu zikir yang tulen. Kalau zikir tulen tak payah bismillah. Dan benda tadi bukan syarat jadikan baginya permulaan yang lain pada bismillah dan alhamdulillah. Lagu mana? Dia ada ibadat yang Tuhan cipta dia, ada permulaan dia yang khusus. Contoh semayang. Semayang permulaan dia apa? Takbir. Takbir itu permulaan dia. Kalau syarak dah cipta satu ibadat tadi ada permulaannya yang lain pada bismillah, maka kita mula dengan hak tu. Macam kita nak sembahyang, tak boleh bismillah. Ada juga lebih-lebih ni. Lebih warak tak ada tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kita orang kampung Allah dahsyatnya dia ni. Aku tak ingat nak bismillah. Tak payah. Sebab bismillah tu dia ada permulaan yang khusus. Yang syariat buat untuk dia mana? Permulaan sembahyang adalah Allahu akbar takbir. Tak payah kita bismillah. Tu kena mengaji semua no. Kita yang tak faham ni, kita nampak semua babi. Kadang-kadang lebih-lebih ni kadang begitu. Kadang-kadang hari Jumaat. Hari Jumaat tok khatib baca khutbah, dia duduk zikir. Dia duduk zikir. Kalau dia mengganggu orang sebelah, haram zikir dia mengganggu orang sebelah nak dengar khutbah haram. Kalau dia mengganggu orang lain, dia duduk ingat kita dia lebat. Subhanallah dah. Untuk imam tu kita pun Allah. Kita tengok dia ni bagi dia zikir. Padahal dia tak tahu haram dia buat tu. Kalau mengganggu orang sebelah dengar tu haram. Zikir dah haram. Ini maksud dia wala ja'ala syari'u. Syarik ni pensyariat. Syarik ni boleh kita kata Nabi dengan jalan majaz. Kalau syarik kenal kepada Allah, dia panggil hakiki. Syarik ni pencipta syariat, pembawa syariat, pensyariat. Pensyariat ni Rasulullah dengan jalan majaz, dan Allah SWT dengan jalan hakikat. Jadi boleh kita Nabi itu syarik, boleh dengan jalan majazi. Jadi tadi ni wala ja'ala syarik lahu mabda'an ghairu basmalah walhamdulillah. Tidak benda tadi ni yang syariat jadikan dia tu permulaan yang lain daripada bismillah alhamdulillah. Bila syariat mencipta satu ibadat tu ada permulaan yang lain daripada bismillah, jangan kita bismillah. Contohnya semayang. Semayang tu syariat jadikan dia permulaannya ialah takbir. Itu. Dan tidak sebut apa itu siapa sipul umur. Fa kharajat sabasipul umur, maka keluarlah sabasipul umur. Sabasi sebut dah tadi, al-khasisah atau radiah. Siapa sebelum ni al-umur, al-radiah atau al-khasisah. Perkara-perkara yang hina. Perkara yang lekeh. Dia panggil kahak, pakai sipel, apa dia lagi? Buang kahak, buang hingus, buang hidung. Itu tak payah. Mana? Kalau besin nakli, seperti pakai sipel. Bapak pakai sipel nampaknya hina. Nak pakai sipel, nak jejak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal busaki, dan busak. Busak ni ludah khiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhati, dan buang hingus. Itu dia letak tu bismillahirrahmanirrahim. Dia bagi kan. Tak boleh. Benda-benda tu benda-benda yang agak diluati.
Orang geli benda tu. Fala tusannul basmalatu, maka tak disunatkan ucap bismillah, walhamdalatu, dan tak disunat ucap alhamdulillah, alaiha, atasnya, atas siapa sipul umur. Benda-benda hak benda macam ni, benda-benda yang lekeh, tak perlulah kita, tak disunatkan kita ucap bismillah. Wa kharaja al-muharramu li zatih, dan keluar juga perkara yang haram di zatih. Nah, benda ni memang syariat haram dia dalam Quran. Sebut siap dah, memang dia tu haram. Mana? Kazina. Li zatih ni la li ghairi au li aridin. Haram di ghairi atau haram di arid dia panggil. Tapi haram aridi. Wa kharaja al-muharram li zatih, maka keluar juga haram di zatih. Maka tak disunat kita ucap bismillah. Bahkan haram pula. Haram pula. Mana? Kazina, seperti zina. Dia nak bismillah, dia nak zina, dia ucap bismillah. Bismillah tu haram sekali. Tu dia panggil haram li zati. Wal makruhu li zatihi, dan makruh li zati. Mana? Kan nazari li farji zaujatihi bila hajatin, seperti memandang kepada faraj istrinya dengan tanpa hajat, tanpa perlu memandang. Itu dipanggil makruh li zati. Ini makruh li zati. Makruh li zat, haram li zati ni, kalau ikut takwilnya, malam yakun tahrimu li illatin yaduru ma'a wujudan wa adaman. Malam yakun tahrimu li illatin yaduru ma'a wujudan wa adaman. Haram yang bukanlah pengharaman itu kerana elat yang bergeledar, yang berputar bersamanya pada pihak adanya ataupun tiada. Adakah tak adakah dia haram. Macam arak, mabukkah tak mabukkah, kalau dia tu arak haram. Itu maknanya malam yakun tahrimu li illatin yaduru ma'a wujudan wa adaman. Sebab apa? Dia contohnya kita kata haram li zati ni, dia haram zina. Haram zina ni sebab dia tak mau. Asalnya haram zina ni ikhtilatul ansab, bercampur nasab-nasab yang lain. Bercampur nasab, tak tahu nak siapa.